Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan paling penting malam ini, adakah Ayub Khan disebut-sebut bakal jadi Ketua Pesuruh JSPRM baru? Wah, sebenarnya kalau anda tanya saya setuju atau tidak kalau Ayub Khan menjadi Ketua SPRM yang baru, saya sangat setuju. Anda tahu atau tidak, Ayub Khan merupakan ketua ataupun timbalan ketua polis negara yang amat-amat disegani dan sangat berintegriti. Beliau sudah menunjukkan betapa beliau menjalankan tugas tanpa memilih bulu dan ditakuti oleh penjenayah. Selain daripada itu, integriti Tuan Ayub Khan ini bukan calang-calang. Beliau memang sangat hebat sejak beliau menjadi kalau tak silap saya dulu dia ialah ketua polis untuk negeri Johor. Sekarang dia sudah jadi timbalan ketua polis negara. Memang lantang, berani dan memang tidak memilih bulu. Siapa saja akan kena kalau dia jadi ketua pesuruhjaya SPRM. Saya setuju dan saya harap berita ini betul-betul jadi kenyataan. Spekulasi ini benar-benar jadi kenyataan. Kalau Ayub Khan menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, matilah semua orang yang pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dan saya jangkakan masalah rasuah di Malaysia akan dapat ditangani dengan lebih baik. Dan orang tidak akan berani lagi buat barah kanser yang dipanggil rasuah ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche disebut-sebut bakal dilantik sebagai Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru bagi menggantikan Tan Sri Azam Baki apabila tamat kontraknya. Kabar angin semakin kuat tersebar apabila Ayub Khan dilihat bercakap soal rasuah sejak kebelakangan ini. Jika benar negara bakal melihat perubahan besar-besaran dalam pentadbirannya selepas lantikan Ketua Setiausaha Negara baru yang bukan dalam lingkungan utama pentadbiran negara. Lantingan Ketua Setiausaha Negara baru, Datuk Seri Samsul Azri Abu Bakar boleh dianggap luar daripada tradisi kebiasaan dan tradisi itu akan dipecahkan lagi jika benar Ayub Khan mengetuai SPRM. Mengulas perkara itu, seorang pemerhati politik memberikan reaksi yang cukup positif menganggap pelantikan Ayub Khan akan berjaya menggoncang perasuah-perasuah di luar sana. Malah, tentu, perasuah-perasuah di luar sana kepanasan bila mendengar nama Ayub Khan mengetuai SPRM. Lagi banyak Melayu pakai baju oren, katanya. Tanya saya, jika benar Ayub Khan dipindahkan ke SPRM, memang dia paling layak di situ. Tiada isu langsung, kata Norman Rezwan dalam satu ulasan di Facebook. Beliau yakin Ayub Khan bukan diturunkan pangkat, tetapi sayapnya sedang dilebarkan supaya rasuah dapat dibenteras dengan lebih berkesan. Mengenai Samsul Azri yang dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara, beliau berpendapat ia adalah satu keputusan yang tepat dan penting untuk memilih mereka yang di luar dari kelaziman. Lihat saja bila Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim letak Dr. Zaliha di Kementerian Wilayah. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur semakin agresif. Begitu banyak kedai-kedai haram dibina di ibu kota telah dirobohkan. Malah ada yang sudah 25 tahun lamanya. Isunya siapa tuan sewa hingga pembinaan kedai haram tersebut seperti dipejamkan mata begitu sahaja. Sekarang cuba kita lihat. SPRM saban bulan ada sahaja penangkapan isu rasuah. Kita boleh lihat bagaimana gembiranya kaki tangan LHDN sekarang apabila penguatkuasaan undang-undang boleh dilaksanakan tanpa gangguan pihak atasan lagi, katanya. Polis Diraja Malaysia PDRM juga tidak kurang hebat apabila saban minggu mengadakan operasi khas serbuan pusat hiburan. Katanya lagi, apabila negara mempunyai seorang Perdana Menteri yang benar-benar melakukan reformasi, kaki tangan awam mudah melakukan kerja mereka. Percayalah, negara kita akan berjaya. Negara kita akan jadi negara yang hebat di mata dunia. Beri Anwar Ibrahim 10 tahun, katanya lagi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Perikatan Nasional digemparkan dengan berita penyelewengan dan juga pecah amanah wang persatuan. Perikatan Nasional mempunyai gabungan parti politik termasuk Parti Gerakan. Baru-baru ini Parti Gerakan disarankan kalau nak keluar dari Perikatan Nasional silakan, kata Parti PAS. Kali ini apa pula jadi selepas Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan? Adakah dengan pendakwaan pecah amanah wang persatuan ini akan menyebabkan PAS lebih menghalau Parti Gerakan daripada Perikatan Nasional? Kalau betul Parti Gerakan memang bermasalah besar seperti ini, pasti Parti PAS tidak akan berminat lagi bersatu dengan mereka. Yip Kim Heng didakwa atas 6 pertuduhan. Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan. Naib Presiden Parti Gerakan Malaysia Gerakan didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini atas 6 pertuduhan melakukan pecah amanah wang persatuan bola keranjang amatur Kuantan Kaba berjumlah RM15,950. Tertuduh Yap Kim Heng, 62 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Maimunah Aid. Mengikut kertas pertuduhan, Kim Heng sebagai seorang ejen iaitu Timbalan Pengerusi Kaba didakwa melakukan pecah amanah jenayah ke atas harta iaitu cek bernilai antara RM1,350 hingga RM4,200 milik Dai So Nasi Lemak sebagai bayaran sewa dengan menunaikan harta terbabit ke dalam akaun sendiri, isteri dan anaknya dan tidak dimasukkan ke dalam akaun persatuan tersebut. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara tahun 8 Mei 2018 hingga 15 Jun 2021 bertempat di RHB Bank Berhad, Jalan Air Putih di sini. Dalam prosiding Timbalan Pendakwa Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pahang, Rifa Izzati Abdul Muttalib, memohon mahkamah menawarkan wang jaminan sebanyak RM30,000 bagi kesemua pertuduhan berserta syarat tambahan iaitu perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah selain perlu melaporkan diri di pejabat SPRN sebulan sekali. Tertuduh yang diwakili Peguam R. Bala Bedha memohon agar wang jaminan ke atas tertuduh dikurangkan berikutan tertuduh yang tidak bekerja dan hanya menerima allowance dari kerja-kerja terdahulu perlu menyara seorang isteri yang sakit dan seorang anak yang masih belajar selain tertuduh sendiri yang menghidap masalah jantung. Bala Bedha memohon wang jaminan dikurangkan kepada RM20,000 bagi setiap pertuduhan. Selain turut memohon agar pasport diserahkan kepada tertuduh berikutan tertuduh perlu menggunakan pasportnya bagi mendapatkan rawatan jantung di Singapura. Hakim kemudian menetapkan wang jaminan RM3,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan wang jaminan dikenakan sebanyak RM18,000 selain menetapkan 2 syarat tambahan sebagaimana diminta pihak pendakwaan. Mahkamah menetapkan 20 September depan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.